Hari ini, kita dikelilingi dengan pelbagai kemajuan sains dan teknologi dan boleh dikatakan hampir setiap hari ada sahaja teknologi terkini yang diperkenalkan hasil daripada usaha inovasi yang dilakukan oleh pelbagai pihak. Sudah pastinya kita tidak boleh menafikan inovasi dan kreativiti juga memainkan peranan penting dalam memperkenalkan pelbagai teknologi baru dalam industri aeroangkasa. Pembentukan Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation yang lebih dikenali juga sebagai Meranti memainkan peranan penting sebagai pusat sehenti bagi ekosistem inovasi negara. Meranti yang merupakan penggabungan dua agensi di bawah MUSTI iaitu Teknologi Park Malaysia Corporation TPM dan Malaysian Global Innovation and Creativity Centre MAGIC berperanan juga sebagai pusat kecemerlangan R&D dan inovasi dengan membangunkan beberapa kluster teknologi baru serta usaha pengkomersialan yang efisien. Fokus utama Meranti adalah untuk mempercepatkan pengkomersialan teknologi dengan memupuk perkongsian yang kukuh dan kerjasama strategik antara industri dan ahli akademik yang seterusnya akan merapatkan jurang untuk menghasilkan penyelidikan yang berkesan melalui ciptaan yang berpaten dan teknologi sedia untuk digunakan. Penggabungan TPM dan MAGIC akan mencapai sokongan holistik untuk pengkomersialan ketika Malaysia berusaha ke arah mencapai matlamat yang lebih besar untuk menjadi negara berteknologi tinggi dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Meranti bersedia untuk mewujudkan rangkaian yang kukuh, merentasi pelbagai industri dan asas kukuh yang berteraskan teknologi dan inovasi untuk mengangkat inovasi rakyat Malaysia ke peringkat global. Misi utama Meranti adalah untuk memudah cara proses pencetusan idea sehingga ke penghasilan impak melalui penciptaan, pembangunan dan pengkomersialan teknologi dan inovasi. Secara ringkasnya, kami telah merangka strategi untuk memastikan Meranti mampu menggerakkan inovasi ke hadapan dengan kelajuan, struktur dan sistem sokongan yang betul, mengoptimumkan sinergi ke arah masa depan yang mampan. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, Meranti dijadualkan menjadi agensi utama untuk mencapai dasar pemboleh 2, mempercepatkan penerimaan dan inovasi teknologi Malaysia, juga akan menangani isu infrastruktur dan perkhidmatan digital yang tidak mencukupi, tadbir urus yang kurang sistematik, jurang digital yang meluas, kapasiti dan keupayaan penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi yang rendah dan penggunaan teknologi yang perlahan. RDC&I akan dipergiatkan dan Malaysia juga akan secara agresif menarik pelaburan dalam ekonomi digital untuk menjadi peneraju serantau. Apa yang pasti, penubuhan Meranti adalah sebagai landasan pelancaran teknologi dan inovasi untuk membantu perusahaan, penyelidik dan pencipta memaksimumkan pulangan idea pada kadar yang lebih cepat dengan mengoptimumkan sinergi. Meranti Makers Lab merupakan nilai tambahan kepada kemudahan bersepadu Meranti Park untuk perkhidmatan penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi menyeluruh. Meranti Park yang keluasan 686 ekar kini menganjurkan 5 living labs daripada teknologi drone, kenderaan otonomi tanpa pemandu UAV, infrastruktur 5G, bioscience, pertanian, penjagaan kesihatan, bioindustri dan juga teknologi 4IR yang sesuai untuk inovasi, ujian tekanan dalam persekitaran tertutup. Selain daripada faktor inovasi, latihan serta pendidikan juga memainkan peranan penting dalam memajukan lagi industri aeroangkasa. Itu sebabnya Persatuan Aeroangkasa Malaysia yang dikenali sebagai AEROS juga bertekad untuk memberi sumbangan tenaga dan kepakaran untuk membantu meningkatkan lagi bidang aeroangkasa di Malaysia. AEROS dapat membantu dari segi pendidikan dan juga latihan dalam aeroangkasa khususnya, yang mana di bawah society ini terdapat pakar-pakar yang berlainan bidang dalam aeroangkasa dan kita akan cuba dan memang
salah satu aktiviti yang kita adakan adalah mengadakan latihan ataupun training untuk masyarakat luar yang mana memerlukan kepakaran aeroangkasa. Yang seperti yang kita tahu, aeroangkasa ni bukan satu bidang sahaja, dia ada dalam 7 atau 8 bidang yang berlainan, termasuklah aerodinamik, struktur, kawalan, dan lain-lain lah yang berada dalam aeroangkasa. So dengan adanya kepakaran di dalam persatuan ini, kita dapat membantu salah satu untuk mengadakan latihan-latihan bagi masyarakat yang kurang mahir dalam aeroangkasa, dan juga secara tak langsung akan membantu national blueprint negara lah dalam mencapai hasrat pada 2030. Setakat ini kita ada menjalankan program seperti mendedahkan bidang aeroangkasa kepada generasi muda, terutama pelajar-pelajar sekolah, supaya untuk menyemai minat mereka dalam bidang aeroangkasa. Dan juga kita ada melakukan beberapa bengkel latihan kepada pihak kepakaran kepada pihak industri, di mana kita menyumbangkan kepakaran kita untuk membangunkan lagi tenaga kerja dalam bidang aeroangkasa di Malaysia. So daripada situ saya dapat lihat Aeros Malaysia ataupun Persatuan Aeroangkasa Malaysia telah dapat menyumbang kepada pembangunan industri aeroangkasa di Malaysia. Aeros boleh dianggap sebagai perantara pihak akademia dan industri yang mampu membentuk kerjasama yang lebih mantap dalam industri aeroangkasa ini. Persatuan Aeroangkasa Malaysia ini ditubuhkan sebagai satu jambatan di antara industri, akademia dan juga masyarakat. Jadi kalau saya nak buat satu list, kita punya program yang berteraskan akademik, industri dan juga masyarakat. So kalau kita lihat kepada program akademik, kita akan ada conference. So conference ni akan dilakukan 2 tahun sekali, dan dari segi industri pula kita akan buat program seperti workshop, dan baru-baru ini kita melakukan aktiviti webinar di mana kita memanggil ahli-ahli daripada industri untuk berkongsikan pengalaman mereka kepada masyarakat. Pembangunan wilayah Sabah dan Sarawak akan terus diberikan tumpuan. Kerajaan telah membuktikan komitmennya untuk menangani isu berbangkit daripada Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Antara komitmen yang diterjemahkan termasuk pelonggaran peraturan perolehan dan penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Negeri Sabah pada Januari 2023. Sementara penyerahan kuasa kawal selia elektrik dinyatakan dapat ditamatkan menjelang Januari 2024. Melalui penyerahan kuasa ini, Kerajaan Negeri Sabah memiliki wewenang untuk mengawal selia bekalan gas dan elektrik berdasarkan kepentingan negeri Sabah. Komitmen Malaysia dalam bidang aeroangkasa bukan sahaja dapat dibuktikan dari segi inovasi serta teknologi yang dihasilkan, tetapi juga melalui kejayaan penganjuran 2 pameran antarabangsa, iaitu Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 5 serta Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA. Kerajaan serta agensi terlibat seharusnya menggunakan pameran DSA sebagai satu platform untuk membantu mempertengahkan syarikat-syarikat tempatan yang mempunyai keupayaan dan kebolehan dengan menjemput wakil-wakil syarikat dan agensi-agensi perolehan negara-negara sahabat yang berpotensi untuk datang melihat sendiri keupayaan tersebut.
Malah agensi terbabit juga harus berterusan membantu melobi untuk memkukuhkan kedudukan syarikat-syarikat tempatan ini untuk mendapat peluang mendapatkan kontrak. Apa yang membanggakan ialah pameran DSA diiktiraf sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Pameran DSA mempunyai reputasi dan rekod yang baik sehingga hari ini pameran ini tersenarai di antara 5 pameran pertahanan dan keselamatan yang terbaik di dunia. DSA telah membuktikan pada setiap penganjuran ada menunjukkan peningkatan bukan saja dari segi kuantiti penyertaan, malah yang lebih penting ialah dari segi kualiti penganjuran. Komitmen dan sokongan dari pihak pengurusan tertinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan banyak lagi agensi-agensi perkhidmatan dan keselamatan kerajaan dalam memastikan kelancaran penganjuran setiap siri DSA turut membuatkan syarikat-syarikat global tertarik untuk menyertai pameran ini. DSA bukan hanya menarik pelawat perdagangan dari Malaysia, malah dari seluruh dunia. Manakala delegasi antarabangsa berpuasan tinggi terdiri dari menteri, ketua setiausaha, panglima angkatan tentera, panglima-panglima perkhidmatan darat, laut dan udara, inspektor jeneral polis dan ketua-ketua agensi keselamatan dijemput dan diberi taraf tetamu negara. Begitu juga dengan kehadiran dan pelibatan mereka inilah yang memberikan makna dan impak kepada penjagaan syarikat global dalam DSA. Pameran DSA yang dijalankan itu juga menunjukkan bagaimana pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mempunyai unit udara yang membantu kedua-dua pihak dalam melaksanakan pelbagai tugas. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM juga mempunyai bahagian operasi udara yang membantu mengawasi setiap kawasan perairan di Malaysia serta melaksanakan juga operasi mencari dan menyelamat di laut. Sejajar dengan penubuhan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, bahagian operasi udara yang dahulunya dikenal dengan Cawang Operasi Udara telah beroperasi pada bulan November tahun 2005. Dengan beberapa pegawai yang ditukar lantik daripada Tentera Udara Diraja Malaysia yang berkelayakan juruterbang, jurumalim, kru kabin, bahagian operasi udara yang dulu dikenali sebagai Cawang Operasi Udara telah menjalankan berbagai operasi, pada mulanya sebagai persediaan untuk penerimaan pesawat, untuk operasi-operasi yang diperlukan di dalam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Sejajar dengan itu, dengan penerimaan pesawat yang pertama iaitu daripada Perancis, pesawat AS365N3 pada tahun 2007, sebanyak 3 biji pesawat telah diterima dan berbagai operasi telah dilakukan dengan koordinasi oleh bahagian operasi udara. Seterusnya, pada tahun 2009, pesawat kedua iaitu pesawat CL415MP daripada Kanada, daripada syarikat Bombardier telah diterima dan sebanyak 2 biji telah dioperasikan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Berbagai operasi telah dijalankan dan seterusnya jenis pesawat ketiga iaitu pesawat AW139 telah diterima daripada syarikat AgustaWestland daripada Itali pada tahun 2010. Dengan itu, bahagian operasi udara mempunyai kekuatan sebanyak 8 pesawat, 6 pesawat helikopter dan 2 pesawat sayap kaku. Berbagai operasi telah dijalankan, termasuk operasi SAR, Maritime Surveillance, juga memadam api telah dilakukan dan dikoordinasi oleh Cawang atau bahagian operasi udara untuk Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Bahagian operasi udara APMM juga pernah menjalankan operasi mengawal dan memadam kebakaran di Indonesia. Selain daripada operasi menyelamat dan penguatkuasaan, Maritim Malaysia juga terlibat dalam operasi memadam kebakaran. Bagi contoh, pada tahun 2015, iaitu pada bulan Oktober, Malaysia telah terlibat untuk membantu pihak Indonesia akibat kebakaran di Pulau Sumatera di Indonesia yang telah mengakibatkan jerubu di kawasan udara kita. Pesawat CL415MP telah dihantar oleh bahagian operasi udara Maritim Malaysia untuk membantu Indonesia untuk memadamkan kebakaran, dan selama 2 minggu pihak
Bahagian Operasi Udara telah berjaya membantu untuk mengawal kebakaran dengan menurunkan air sebanyak 1.5 juta liter air di kawasan kebakaran. Antara matlamat bahagian operasi udara APMM ialah menyediakan anggota yang terlatih untuk kesiapsiagaan di semua unit udara untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberikan, dan pastinya ada di antara anggota ini yang terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran ketika menjalankan tugas. Cabaran yang utama boleh dikatakan bagi semua anak kapal dan juga juruterbang adalah keadaan cuaca. So sebagaimana yang kita tahu, keadaan cuaca di Malaysia ni adalah tidak menentu. So kami sebagai anak kapal haruslah mementingkan pertamanya soal keselamatan, dan kami akan mengambil kira semua aspek sebelum melakukan sesuatu penerbangan misi untuk menyelamat. Antara operasi penyelamat yang berjaya yang saya tidak dapat lupakan adalah pada 2018 saya menyelamatkan 3 orang mangsa lemas bot karam di perairan Laut Cina Selatan. Keadaan laut bergelora. Operasi ini sukar bagi kami dan kami dapat berjaya melakukannya. Apa yang pasti, bahagian operasi udara APMM telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang baik untuk terus menyokong fungsi penguatkuasaan undang-undang APMM secara lebih efektif. Satu hati dengan semangat kesukanan, perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Sepanjang siri meneroka aeroangkasa ini, kita telah melihat dan mengkaji pelbagai aspek yang berkaitan dengan bidang dan industri aeroangkasa. Pada masa yang sama juga, kita telah menyentuh juga beberapa aspek yang berkaitan dengan sektor angkasa. Sebagaimana bidang aeroangkasa, Malaysia juga tidak pernah meminggirkan pembangunan sektor angkasa, bahkan telah memperkasakan lagi bidang tersebut. Antara usaha yang pernah dilakukan untuk mengukuhkan lagi keupayaan sains dan teknologi angkasa tempatan dengan melaksanakan program Angkasawan Negara, dan telah tercatat dalam sejarah pada 4 September 2007, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukor telah dipilih sebagai Angkasawan Malaysia yang pertama. Beliau telah menjalani latihan di Rusia dan berlepas ke stesen angkasa antarabangsa menaiki Soyuz TMA-11 pada 10 Oktober 2007. Seorang lagi angkasawan negara yang turut menjalani latihan di Rusia ialah Dr. Faiz Khalid. 2 tahun selepas memasuki tentera, datangnya berita, saya masih ingat lagi ketika itu dalam utusan Malaysia, berita yang membuka ruang kepada semua rakyat Malaysia untuk memasuki proses penapisan pemilihan angkasawan negara. Dan ketika tu bila saya terbaca, saya ingat lagi saya bertugas di KB Sultan Ismail, iaitu di Johor, pengkalan KB Sultan Ismail. Saya sebagai doktor pergigian di sana. Lebih kurang pukul 10.30 pagi ke 10.30 11 pagi, saya membaca utusan dan terdetiknya kat situ. Ini merupakan satu lagi peluang untuk saya merealisasikan saya punya impian daripada kecil lagi, iaitu mewakili negara dalam satu bidang yang signifikan. Bila saya lihat program tu, saya pun buat background check, saya baca pasal program angkasawan negara lain. Ia merupakan program di mana kebanyakan program angkasawan ini merupakan program, is a government program,
tak kisah NASA ke ataupun ESA Eropah ataupun JAXA Japanese Space punya agency, semuanya merupakan satu program di mana sebagai angkasawan kalau berjaya ketika itu akan mewakili negara masing-masing. Antara latihan yang tidak boleh dilupakan ialah ketika berada di tengah hutan pada musim sejuk selama 3 hari 2 malam. Di dalam latihan angkasawan tu diminta untuk kita nak buat satu winter survival training. Bermaksudnya persiapan untuk sekiranya kita balik daripada angkasa lepas, kru-kru astronot ni jatuh di kawasan yang orang kata hutan atau kawasan yang tak boleh direscue dengan sekelip mata. So kita kena duduk kat situ. So dia buat latihan tersebut 3 hari 2 malam, simulasi. Konon-kononnya kita baru balik daripada angkasa lepas dan hanya rescue team hanya akan boleh datang selepas 3 hari. So itulah latihannya, negatif 40 darjah Celsius. So pengalaman yang saya sukar untuk dilupakan. Bagi Dr. Faiz, program angkasawan ini perlu diteruskan kerana dapat memberi manfaat kepada negara dan juga rakyat Malaysia amnya. Keuntungan dia ialah jika kita menghantar lebih ramai angkasawan yang terpilih yang mempunyai kriteria tertentu, apa yang kita buat sebenarnya, pertama kita memberitahu kepada dunia kita ni serius dalam bidang angkasa lepas, iaitu bidang yang lumayan, okey. Dan kuasa-kuasa yang besar yang pernah yang berada dalam industri ini akan will take us seriously, akan mendengar kita dengan serius bila dia tahu kita Malaysia kita ada program angkasawan yang berterusan. Dan yang kedua, bila kita ada lebih banyak lagi angkasawan, apa yang efek dia ialah kita dapat membuka jalinan hubungan dari segi education kita, bermaksud universiti kita dapat bekerjasama dengan universiti tak kisahlah di Rusia ke dekat Amerika Syarikat kat mana lah, kat China ke, yang space punya universiti mereka. Di situ ada hubungan yang bagus, kita boleh buka hubungan tersebut dan kita boleh kembangkan kita punya universiti aeroangkasa di sini. Segala usaha yang dilakukan oleh kerajaan serta pelbagai pihak yang terlibat dalam bidang angkasa serta aeroangkasa telah meletakkan negara kita di landasan yang betul untuk menjadi peneraju di rantau ini. Dan pastinya juga semua program serta perancangan yang dilakukan ini adalah selaras dengan matlamat negara kita untuk mencapai status negara maju. Dan yang tidak kurang pentingnya, kedua-dua bidang ini mestilah dapat memberi manfaat yang sewajarnya kepada rakyat Malaysia.